قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين. Nasihat ke-25. Jangan boros dan jangan kedekut. Baina tabdhirin wa bukhlin rutbatun wa kila hadhaini indama qatal. Artinya, letakkan dirimu antara boros dan kedekut dalam berbelanja hidup. Boros atau kedekut pasti akan membinasakan diri. Tuan-tuan muslimin, muslimat yang dirahmati Allah sekalian, alhamdulillah, pertama dan selama-lamanya kita panjatkan setinggi-tinggi puji syukur pada Allah dengan izin, taufik, hidayah, inayah Allah Subhanahu wa taala jua pada malam ini kita sambung lagi bacaan kitab Nasihat Imam Ibn al-Wardi rahimahullahu taala yang diterjemah dan dihuraikan oleh Fadilatul Syekh Fahmi Zamzam rahimahullahu ta'ala. Kita berada pada nasihat Al-Imam Ibn al-Wardi yang ke-25. Kata Al-Imam Ibn al-Wardi, baina tabdhirin wa bukhlin rutbatun wa kila hadaini indama qatal. Letakkan dirimu antara boros dan kedekut. Tabdzir ni membazir lah. Wa bukhlin, bakhil. Kita ambil daripada bahasa Arab. Tabdzir jadi bahasa Melayu kita membazir. Bakhil sebiji kita ambil. Kita terjemah pada bahasa kita jadi bakhil juga. So kita faham begitu. Yang bahasa kita asal boleh jadi kedekut. Boleh jadilah. Kedekut ni pun ambil daripada bahasa lain juga. Wallahu a'lam. Tu kena tanya ahli bahasa Melayu lah. Lah kedekut ni pun bukan bahasa kita juga. Boleh jadi daripada bahasa yang datang daripada negara lain. Boleh jadi. Wallahu a'lam yang tu. Jadi letakkan dirimu antara boros dan kedekut. Maknanya pertengahan lah. Tidak terlalu boros dan tidak terlalu kedekut dalam belanja hidup. Ini ajaran agama. Maknanya apa yang disebut oleh Al-Imam Ibn al-Wardi ni bersandar kepada dalil lah. Ada sandaran dalil daripada Quran. Ayat Quran sebut, la taj'al yadaka maghlulatan ila 'unuqika wa la tabsutha kullal bast. Ayat Quran sebut, jangan kamu kedekut sehingga diumpamakan Tuhan orang yang meletakkan tangannya di leher. Maknanya ikat tangan di leher, tak nak holor sikit pun. Itu kedekut. Dan jangan juga jadi orang yang tabsutha kullal bast. Buka seluas-luasnya tangan. Maknanya memberi seberi-berinya. Gitulah kalau ada istilah dia. Pun tak diajar juga oleh agama. Kedekut sangat pun tak diajar oleh agama. Boros sangat pun tak diajar oleh agama. Lepas tu agama ajar pada kita, khairul umuri awsatuha. Sebaik-baik perkara, ambillah jalan pertengahan. Boros sangat pun tidak, kedekut sangat pun tidak. Sampai peringkat nak belanja rumah tangga pun berkira. Tu tidaklah. Duit ada, tapi nak bagi pada orang rumah pun berkira. Nak bagi belanja dapur pada anak isteri pun berkira. Tu dia panggil kedekut yang dicela oleh agama lah.
Tapi kalau terlalu boros sangat pun agama cela juga. Jadi ambil jalan pertengahan. Tidak terlalu boros dan tidak terlalu kedekut. Nabi SAW pernah bersabda, Nabi kata, "Uqsim billah, aku bersumpah dengan nama Allah, bi'izzatihi wa 'azamatihi, dengan keagungan dan kebesaran Allah Subhanahu wa taala," kata Nabi. Nabi kata, "La yadkhulul jannah, tak akan masuk syurga, syahihun wala bakhil." Orang yang syahih dan orang yang bakhil. Ini maknanya bakhil yang melampau-lampau lah. Sebab orang yang bakhil ni, sampai peringkat dia terendah ajaran agama lah. Kalau yang terlampau bakhil ni, sampai peringkat nak keluar zakat pun berkira. Duit banyak, duit dalam simpanan banyak, cukup nisab. Bila dikira ada jumlah yang perlu dikeluarkan zakat, tapi bila pergi ambil beribu-ribu di tangan, kita rasa sayang nak bagi. Sebab ada bakhil, ada sifat kedekut dalam diri. Hatta dengan Tuhan yang memberi tu pun kita berkira juga. Ni celah dah lah. Jatuh pada celah, pada apa, dicela oleh agama, dicela oleh syarak lah. Bila sampai peringkat, apatah lagi sampai ke tahap mengatakan zakat tu tak wajib, tu punah lah. Sampai peringkat punah akidah lah. Sebab kita apa? Kita mengatakan bahawa zakat tu tak wajib, disebabkan oleh sayangnya kita pada harta, tak nak keluar zakat. Baik. Jadi Nabi bersumpah dan Nabi mengatakan tak akan masuk syurga orang yang syahih dan bakhil. Nabi sebut dua. Satu Nabi kata syahih, yang kedua Nabi kata bakhil. So maknanya syahih lain, bakhil lain. Kita dalam bahasa Melayu kita bakhil dan kedekut kita guna. Adapun bahasa Arab dia guna syuh dan dia guna bukhul. Bakhil ni okey sikit daripada syahih dari sudut bahasa. Adapun bakhil ni, dia bakhil dengan diri dia ya. Apa yang dia ada memang dia kedekut. Nak bagi pada orang memang dia berkira. Nak bagi sedekah dia berkira. Nak keluar zakat sampai tahap tu lah dia berkira. Harta dia. Dia kira harta dia. Tu celah dah pada agama. Syuh ni lebih dahsyat daripada tu lagi. Sebab tu Allah Ta'ala sebut, وَمَنْ يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. Siapa yang dipelihara, maknanya terjaga dia, tak ada pada dia sifat syuh, maka orang tersebut adalah orang yang berjaya. Syuh ni dia sendiri bakhil, harta orang lain pun dia kedekut juga. Tu lagi dahsyat. Maknanya kalau yang dia punya memang tak bagi, tapi dia tengok orang lain duk bagi pun dia tak bagi juga. Dia tengok orang nak bagi derma pada mak tahfiz, orang nak bagi zakat pada mak tahfiz, dia kata tak payah bagi. Dia kata bukan boleh percaya mak tahfiz ni. Padahal mak tahfiz boleh jadi berdaftar dengan jabatan agama dan sebagainya, tapi sebab dia punya kedekut dia, bukan setakat harta dia je dia kedekut, harta orang lain pun seolah-olah harta dia juga. Dia tak nak juga orang bagi derma dan sebagainya. Ni dipanggil syuh, lagi dahsyat daripada bakhil. Tengok kita duduk mana, ada bakhil ke ada syuh. Kalau ada syuh, maknanya kena perubat. Bakhil pun kena perubat dah. Puncanya daripada hubbul mal. Punca dia mari penyakit bakhil, penyakit syuh ni adalah daripada cintakan harta. Maka susah nak buat taat dengan harta tersebut. Baik. Jadi Nabi bersumpah ni, orang yang ada perangan ni tak akan masuk syurga. Tak masuk syurga ni maknanya bukan tak masuk syurga selagi mana ada iman masuk syurga lah, tapi tak masuk syurga bersama dengan orang awam. Adapun orang-orang yang tak ada harta, orang miskin, fuqara terutamanya, hisab dia tak banyak. Bila hisab dia tak banyak, dia masuk syurga lebih awal lah daripada orang yang ada harta. Orang yang ada harta kena hisab, bicara dulu setiap sen, setiap harta yang dia dapat tersebut. Min aina iktasabahu wa fima anfaqah. Dua soalan untuk harta kan disebut dalam hadis Nabi tu. Tak bergerak dua kaki anak Adam tu, maknanya tak boleh bergerak selagi mana tak selesai 4 soalan tersebut. 2 soalan berkait dengan harta, lain semua satu soalan. An umrihi fima afnah, satu soalan je tentang umur habis ke mana. Wa an syababihi fima ablah, umur muda, waktu muda habis ke mana.
Tapi bila masuk soal harta, dua tanya. Ambil mana, belanja mana? Dua soalan. Apa bila yang bertanya tu bukan makhluk, yang bertanya tu adalah Khalik, nak tipu macam mana? Tak ada jalan nak lepas lah kalau kita ambil melalui jalan yang tidak halal, belanja pula pada jalan yang tak dibenar oleh agama, yang tak dibenar oleh syarak. Maka susah orang yang ada harta ambil daripada sumber yang tidak halal, lepas tu belanja pula pada perkara yang tidak dihalalkan oleh agama. Baik. Sebab tu orang yang ada harta tapi bakhil. Ada harta tapi bakhil. Saya sebut tadi bakhil sampai peringkat nak laksanakan perintah agama pun susah. Mula-mula waktu bernazar dulu senanglah. Lafaz di mulut. Kalau anak aku dapat periksa ni straight A, nak bagi pada masjid RM1,000. Masa mula-mula nazar, wajib atas aku bagi RM1,000 kalau anak dapat straight A. Tengok-tengok anak dapat sungguh. Nak bagi RM1,000, mari sayang lah. Tak apa, dia kata bertangguh. Biar dulu. Sama. Ada orang yang zakat tapi bertangguh. Bayar ansur-ansur. Sampai tahap tu, sebab apa? Sayang pada harta. Padahal nilai zakat dia katakanlah RM1,400 dengan duit dia ada tu, 25% daripada harta jumlah yang dia ada, katakanlah RM1,400. RM1,400 itu dia ambil, dia bagi orang ni RM50 dulu tahun ni, tahun depan pula dia bagi RM50. Tahun depan lagi pula dia bagi RM50. Padahal zakat ni kira by tahun. Setahun tu kena kira selagi mana duit tu duk cukup nisab. Jawab dia kena keluar tiap-tiap tahun lah. Walaupun kita tak tambah langsung duit kita, tapi selagi mana cukup nisab dia, tahun ni kita kena keluar, tahun depan dia kira lain pula, tahun depan dia kira lain pula. Bila begitu orang duk nampak, kalau gitu makin sikit lah duit kita nampak. Nama pun zakat tu kan, nama pun zakat ni maknanya numu. Dia bertambah, dia menjadi semakin subur. Cuma tambah Allah Ta'ala subur Allah Ta'ala tu bukanlah secara hissi duit duduk dalam tu lah tiba-tiba bertambah. Tidak, Allah Ta'ala tambah melalui jalan lain-lain lagi lah. Dipermudahkan kita meniaga ke, ataupun dipermudahkan tidak pada kita tapi pada anak-anak kita yang sedang mencari kerja, nak bekerja, tiba-tiba boleh kerja. Tu cara Allah Ta'ala numukan harta orang yang mengeluarkan zakat tu. Jadi orang yang bakhil ni, kata Ali, Sayyidina Ali karamallahu wajhah, dia kata apa? Dia kata al-bakhilu, orang yang bakhil ni yata'ajjalul faqra li nafsihi. Orang yang bakhil ni orang yang dia tunjuk sekarang hidup dia ni fakir. Hidup dia ni susah. Ketika dia hidup di dunia ni, dia seolah-olah buat macam diri dia ni orang tak ada. Tu orang bakhil. Tapi di akhirat Allah Ta'ala kira dia sebagai orang kaya. Rugi. Dia buat di dunia macam dia orang fakir. Sebab apa? Sebab dia kedekut. Tapi Allah Ta'ala walaupun dia buat gitu di dunia macam orang fakir, Allah Ta'ala tak kira dia di akhirat sebagai orang fakir. Sebab Allah Ta'ala tahu dia ada harta. Kok mana pun Allah Ta'ala akan hisap orang ni sebagai hisapan orang kaya. Sebab dia ada harta. Kalau gitu rugi. Lebih baik menggunakan harta tu pada jalan Allah Ta'ala. Jangan berkira sangat pada jalan Allah Ta'ala. Bahkan ada ulama mengatakan selagi mana dia adalah jalan yang dibenarkan oleh agama, tak ada istilah boros. Itu ada ulama kata gitu. Sampai tahap tak ada boros lah. Belanjalah sebanyak mana pun selagi mana dia di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, jadi letak diri kita di antara membazir pun tidak, bakhil sangat pun tidak. Letak situ. Wa kila hadaini, dua-dua ni, kila tu balik kepada tabdhir dengan bukhul tu. Dua-dua tu membazir dan juga bakhil ni, andai dia ada salah satu ataupun dua-dua di kita. Ghaliknya tak ada lah dua-dua. Dia bertembung dua tu. Wa kila hadaini indama qatal. Boros dan kedekut ni kalau ada pada kita salah satu daripadanya, maka kata-kata penyair dia kata qatal, dia akan membunuh diri orang tersebut. Kenapa dianggap sebagai bunuh? Dia guna perkataan qatal.
Bunuh. Bunuh ni perumpamaan yang digunakan dalam rangkap syair ni lah. Seumpama orang yang mati dibunuh. Dibunuh oleh dua sifat ni. Dua sifat, sama ada sifat terlalu membazir ataupun terlalu bakhil. Maka orang yang ada sifat ni umpama seperti mayat yang tak memberi manfaat dan tak boleh ambil manfaat daripada dia. Dia ada duit, dia tak memberi manfaat pada orang lain, dan orang lain pun tak boleh ambil manfaat daripada dia. Sebab apa? Ada kedekut. Jadi diumpamakan seperti orang yang dibunuh oleh salah satu daripada dua sifat ini. Baik. Tengok keterangan Syekh Fahmi. Sifat pertengahan iaitu tidak terlalu boros dan tidak pula kedekut dalam belanja hidup adalah sifat yang terpuji. Boros membawa kepada kebinasaan, begitu pula sebaliknya kedekut juga akan membawa kebinasaan. Yang paling baik ialah jalan pertengahan. Boros sangat sampai peringkat meminta-minta pula, tak boleh juga. Kita meninggal, anak bini kita jadi orang yang meminta-minta pula. Agama tak ajar juga gitu. So kena pandai-pandai lah kira. Kita nak meninggal tu, biarlah anak bini kita yang masih hidup tu tak jadi orang yang meminta-minta dengan orang lain. Tu agama ajar juga. Supaya buat gitu. Sebab tu orang menyimpan untuk anak itu kebajikan lah. Lahir-lahir saja anak, dia pun potong untuk anak dia sebulan RM50, sebulan RM100 untuk anak dia. Anak dia nilaian duit pun tak reti lagi. Tapi dia dah potong dah. Besar anak dia, umur 17 tahun, 18 tahun, banyak dah lah ada dalam bank anak dia. Apa yang dibuat oleh seorang ayah itu kebajikan. Bukan hubbul mal, tu kebajikan. Sebab apa? Nak jaga anak tersebut daripada meminta-minta. Andai kita tak panjang umur meninggal dulu, maknanya anak nak belajar, dah ada simpanan yang kita sediakan untuk dia. Tu kebajikan yang seorang ayah tu tinggal pada seorang anak. Baik. Lepas tu kalau anak tu guna untuk apa? Untuk benda yang melalaikan, tak berdosa ayahnya. Anak tu lah pula berdosanya. Baik. Jadi di dalam mentadbir rumah tangga, kita memerlukan kepada kecermatan sehingga segala sesuatu itu tepat pada tempatnya, tepat pada waktunya dan sesuai dengan jumlah yang diperlukan. Jangan berlebih-lebihan kerana membawa kepada membazir dan menyia-nyiakan harta. Dan jangan pula kurang dari kadar yang patut, kerana yang demikian itu mungkin menyebabkan kurangnya gizi yang diperlukan oleh tubuh manusia. Ini Syekh Fahmi sebutlah. Maknanya kalau kita boleh makan yang berkhasiat, makanan yang berkhasiat lah. Kalau perlu kepada daging, perlu pada ayam, kena belilah. Jangan berkira dalam soal apa, apatah lagi melibatkan nafkah. Melibatkan nafkah lebih-lebih lagi. Nafkah atas seorang suami, apa yang wajib atas seorang suami, 4 perkara kena bagi kepada orang yang di bawah tanggungan dia tu. Tu dalam fiqh cerita. Jangan sampai bini seolah-olah memberi nafkah. Tu tak kena dalam rumah tangga. Biar suami yang mengeluarkan nafkah tersebut. Baik. Nasihat ke-26. Jangan mencela sahabat Nabi dan para ulama. La takhud fi haqqi sadatin madaw. Innahum laysu bi ahlin lizalal. Syair dia ni semua berakhir dengan lam. Sebab tu dipanggil Lamiyah, dipanggil. Lamiyah Ibnul Wardi nama dia. Sebab dia berakhir dengan lam semua. Kita panggil rima akhir. Baik. Dalam rangkap syair ni dia sebut, jangan kamu cuba mengecam generasi awal umat ini. Siapa generasi awal tu? Dihurai para sahabat dan salafus salih. Innahum laisu, kerana mereka bukan orang yang meletakkan dirinya bi ahlin lizalal, meletakkan dirinya di dalam kegelinciran. Baik. Tengok disebut. Dia kata la takhud fi haqqi sadatin madaw.
Sini dalam huraian ataupun dalam syarah kepada bait syair ni, dia tak membataskan kepada sahabat Nabi sahaja, bahkan kepada para ulama sekali. Bukan setakat sahabat Nabi, bahkan para ulama, bahkan dalam kitab Fathur Rahimur Rahman disebut begitu juga kepada golongan sufiyah, kepada ulama-ulama sufi. Sebab golongan ulama sufi ni biasanya golongan yang dicela disebabkan oleh ketidakfahaman kita kadang-kadang terhadap perkataan yang keluar daripada golongan sufi. Dua tiga hari ni pun duk berlaku benda-benda begitulah dalam masyarakat kita. Baik. Jadi dia pesan, dia nasihat awal lagi pada kita, jangan kita mengecam generasi awal umat ini. Para salafus salih, contoh ada sahabat kan, ada sahabat Nabi yang kharijina ala Ali karramallahu wajhah. Ada sahabat Nabi yang tak menyokong Sayyidina Ali, ada. Ada sahabat Nabi yang tak menyokong Sayyidina Ali karramallahu wajhah dalam peperangan. Maknanya tak duduk dalam kelompok Sayyidina Ali. Padahal Sayyidina Ali ni sahabat, bukan setakat sahabat, bahkan kerabat, keturunan baginda Nabi. Tapi ada sahabat yang tak menyokong Sayyidina Ali, perbuatan Sayyidina Ali. Jadi kalau kita berada di sebelah Sayyidina Ali, kita jangan mencaci dan mencela orang yang berada di pihak sebelah Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Kalau kita berada di sebelah yang lain, jangan kita mencaci Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Batu Syekh Ali As-Sabuni dalam tafsir dia Safwatut Tafasir, dia menyebutkan kalau mereka dulu di zaman para sahabat pernah bertembung dengan pedang sehingga berlaku pertumpahan darah, dengan tangan-tangan mereka berdarah, dengan pedang mereka juga berdarah, pertembungan di antara sama-sama Muslim tu. Jangan pula kita yang datang mutaakhir ini mendarahkan lidah kita dengan mencaci mereka. Gitulah bahasa lebih kurang. Menjadikan lidah kita ni seumpama berdarah dengan darah mereka, disebabkan oleh kita mencaci mereka. Kita duduk sebelah sini, kita caci belah sini. Kita duduk belah sini, kita caci belah sini. Padahal mereka tu selagi mana bernama sahabat, bagi Ahlus Sunnati wal Jamaah kulluhum udul. Mereka semua adalah orang yang adil selagi mana mereka tu sahabat. Apatah lagi, apa yang mereka buat tu adalah atas dasar ijtihad mereka. Bila sebut sahabat ni, mereka ni semua ahlul ijtihad. Mereka ni adalah ahli dalam berijtihad. So kalau mereka berijtihad, betul ijtihad mereka tersebut, mereka dapat 2 pahala. Kalau mereka berijtihad, salah mereka berijtihad, mereka tetap juga dapat pahala, 1 pahala. So maknanya di belah mana sekalipun para sahabat ni, dia tetap dapat pahala kerana apa yang mereka buat tu adalah berdasarkan kepada ijtihad mereka. Adapun kita ni yang tak sepatutnya jadi jadi pencela kepada para sahabat. Jangan jadi macam Syiah. Syiah mencela Abu Bakar, Syiah mencela Umar. Mereka mengatakan Abu Bakar dan Umar ni ibarat berhala. Ibarat berhala Abu Bakar dan Umar ni. Bahkan mereka sentiasa baca dalam doa kunut tiap-tiap hari, tiap-tiap pagi subuh tu, Allahumma la'an Abu Bakrin wa Umar. Wahai Allah, laknatilah Abu Bakar dan Umar. Tu Syiah. Kalau Syiah ni mencaci para sahabat yang besar-besar, bukan setakat tu sajalah, bukan setakat Abu Bakar Umar saja, tiba-tiba orang boleh kait golongan tasawuf dengan Syiah. Pelik Golongan tasawuf ni mengajak menyintai semua ahlul bait, semua orang yang ada hubung kait dengan Rasulullah. Tu tasawuf ajak supaya menyintai mereka ni semua. Adapun Syiah Syiah dia mencaci sebahagian sahabat, dia menyokong sebahagian sahabat. Tak sama dengan tasawuf, tak sama dengan golongan sufi. Tapi ada orang yang bila tengok sufi je, dia kata ni ada unsur-unsur Syiah ni. Unsur-unsur Syiah, apa benda unsur Syiah pun tak tahu. Sufi lain, Syiah lain. Lepas tu kita jangan mencela kepada kepada orang sehingga kita mencela kepada ilmu.
Muslim lain, Islam lain. Sufi orang yang mutasawwif, orang yang bertasawuf lain. Tasawuf lain, mutasawwif lain, tasawuf lain. Jangan kita mencaci orang yang bertasawuf sehingga kita menolak tasawuf. Jangan kita mencaci seorang Muslim sehingga kita menolak Islam. Islam tak salah. Yang salahnya Muslim tu biasa. Berapa ramai orang Muslim yang tak patuh pada ajaran Islam tu tak pelik. Begitu juga tasawuf. Tasawuf ni ajaran yang murni, mari daripada agama, mari daripada Allah Ta'ala. Adapun mutasawwif tak pelik kalau ada yang tergelincir daripada landasan yang benar. So yang nak menghukumkan benar dan salah tu siapa? Ulama, bukan kita. Kita yang mutaakhir ni depan nanti dia cerita. Jangan menyibukkan diri wa taghafal an umurin innahu lam yafuz bil hamdi illa man ghafal. Depan nanti dia cerita. Dia suruh kita yang tak erti ni buat-buat tak tahu ya. Sebab apa? Sebab bukan bidang kita. Lebih-lebih lagi bukan bidang kita. Baik. Lepas tu disebut innahum laisu bi ahlin lizalal. Innahu laisu bi ahlin min zalal ni kerana mereka bukan orang yang meletakkan dirinya dalam kegelinciran. Yang ni nak kena faham lah. Bukan maksud pengarang penulis kitab ni, dia sebut mereka ni bukan orang yang melakukan dosa. Bukan maknanya mereka ni adalah golongan yang maksum. Tidak. Tidak sama sekali. Sehari kita kata Imamul Wardi ni tak betul. Mengagung-agungkan para ulama, sahabat, ulama golongan sufi sampai ke tahap seolah-olah mereka ni tak berdosa. Tak. Bukan begitu maksud Al-Imam Ibnul Wardi. Dia nak bagi tahu pada kita, golongan ini golongan yang berada fi ghayati fi ghayatil qillah minat taksirat gitu. Dia nak bagi tahu kalau golongan ni buat salah sekalipun sangat-sangat sedikit banding dengan kita buat salah banyak. Adapun golongan ni golongan yang terlalu sedikit melakukan dosa. Jadi bila terlalu sedikit seolah-olah macam tak ada dosa. Gitu. Sebab tu dia kata innahum laisu bi ahlin lizalal. Mereka ni seolah-olah macam orang yang tidak pernah tergelincir, tak pernah jatuh pada melakukan dosa. So macam mana kita jadi orang yang mencaci mereka? Mencaci sahabat, mencaci ulama, merendah-rendahkan ulama-ulama salaf kita dan sebagainya lah. Sebab tu ulama-ulama dulu beradab dengan golongan ini. Apa-apa sahaja yang dibuat oleh ulama dulu, andai nampak macam tak berapa betul dengan syariat, mereka akan takwil. Macam pernah disebutkan dalam kitab Al-Imam Malik. Imam Malik tak hadis sembahyang berjemaah. Berapa tahun? 25 tahun. Tak sembahyang berjemaah. Kalau hidup di zaman kita kata apa? Ustaz apa begitu tak sembahyang jemaah? Tidak. Imam Malik ni mujtahid mutlak. Sehingga dia dibenarkan mengasaskan madhab. Maknanya dia ni mujtahid mutlak. Quran, hadis semua sekali tu ibarat macam kamus dalam kepala dia. Maknanya sebut satu kalimah, dia tahu. Duduk dalam ayat ni, surah ni, ayat ni, surah ni. Hadis begitu juga ibarat dia. Maknanya nak cari masalah ni, dia boleh senaraikan ayat dia, dia senaraikan hadis dia. Tu orang mujtahid mutlak. Lepas nak cari mana hari ni? Tiba-tiba kita dengar Syafi'i, kita pandang remeh dia Syafi'i ni. Kita pandang Malik, kita pandang seolah-olah dia bukan imam. Dia macam kita je yang belajar di masjid-masjid 30 minit ini lah. Ada Imam Malik pernah tak mari masjid berjemaah 25 tahun. Ulama tanggung macam mana ni perbuatan dia ni? Adakah nak kata malah betul Imam Mujtahid ni tak mari masjid berjemaah? Adakah dia tak erti, tak beramal dengan ilmu ni? Ada. Ulama tak tanggung gitu. Tengok ulama beradab. Ulama tengok Imam Malik ni seorang imam yang mujtahid. So maka dengan ijtihad dia tak perlu pergi ke masjid dengan sebab masalah kesihatan yang ada pada dia. Imam Malik ni ada penyakit salisil baul. Salisil baul ni penyakit orang yang kencing tak boleh nak tus. Tak berhenti, maknanya duk keluar sikit keluar.
Jadi Imam Malik ni imam yang berada di bumi Madinah. Madinatun Nabi. Jadi bagi dia beristihad, tak boleh aku pergi ke Masjid Nabawi dalam keadaan aku salisil baul ni. Aku pergi ke Masjid Nabi sedangkan dalam masjid tersebut ada Rasulullah. Tu ulama tanggung gitu. Kenapa dia tak pergi tu? Adakah dengan sebab salisil baul dia masuk maka tak boleh pergi masjid? Fik, tolong ajar pada kita macam mana nak selesai masalah salisil baul ni. Kena basuh, kena berwuduk bila, nak buat macam mana. Tu semua fik aja. Habis tu kenapa dia tak reti ke bab tu? Reti sangat. Tapi dia tak pergi tu kerana beradab dengan Rasulullah. Bagi dia kalau dia masuk juga kotor lah masjid yang ada di dalamnya Rasulullah. Walaupun yang ada tu jasad Nabi. Jasad Nabi yang dah berada dalam tanah. Tapi orang-orang yang macam ni mentakzimkan Nabi sama ada hidup maupun mati. Kita jangan duk buat lagi tu. Saat gigi ke Mekah boleh umrah nanti. Aku tak boleh pergi ni sebab apa? Salisir rih. Asyik duk keluar angin je nak masuk Masjid Nabawi macam mana dia tahu? Buat ikut Imam Malik jangan buat gitulah kita. Sebab kita bukan mustahik, dia mustahik. Lain dia punya tindakan dia. Lepas tu banyak lagi lah contoh. Sebagaimana yang disebut oleh Imam Hallaj ataupun disebut oleh Ash-Shibli, ulama khilaf. Disebut oleh Imam Hallaj, ma fi jubbati illallah, dia kata. Tak ada dalam jubah aku ni kecuali Allah. Tu semua tu kena tanggung tu. Macam mana ni ada dalam jubah ada Allah. Sekali dengar di orang pandai kita hari ni sesatlah Hallaj. Ada orang menghukumkan Hallaj ni kafir. Ada orang yang menghukumkan begitu. Zaman kita hari ni pun ada. Zaman kita hari ni. Ada yang tak berani, dia tak kata. Yang berani maknanya dia akan sebut lah. Maknanya golongan ni golongan sesat, golongan yang terkeluar daripada agama. Ulama dulu bila dengar Al-Imam Sya'rani dalam satu bab dia buat menjawab syatahat, latahan yang keluar di mulut golongan sufi. Antaranya apa yang disebut oleh Hallaj ataupun Shibli ni. Ma fi jubbati illallah. Tak ada dalam jubah aku kecuali Allah. Adakah Allah Ta'ala duduk dalam jubah? Adakah Shibli ataupun Hallaj ni tak faham yang Allah Ta'ala tu tak bertempat? Sangat-sangat faham mereka ni. Habis tu apa yang mereka maksudkan dengan Allah Ta'ala duduk dalam jubah ni? Dia nak bagi tahu yang cinta pada Allah Ta'ala ni ada di mana-mana je di tubuh aku. Ada ulama kata yang menjadikan aku keseluruhannya adalah daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tengoklah daripada hujung rambut sampai hujung kaki. Setiap juzuk yang ada padaku semuanya adalah daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, bukan daripada aku. Tu ulama tanggung perkataan yang datang daripada golongan tasawuf. Bukan dengan mencela. Kena berhentilah habis itu. Wallahu a'lam bissawab.